tetapi tengok hari ini masih belalang lagi. Jadi tumahan-tumahan ini untuk melemahkan kita. Tetapi insya-Allah PAS akan mewakili Pakatan Rakyat di Dun Sungai Aceh ini, insya-Allah. Dan kita akan tunjuk bahawa kita boleh buat perubahan, dan kita harap rakyat, sokongan rakyat di program lapis di Dun Sungai Aceh ini dapat memberi kepercayaan dan keyakinan kepada PAS untuk memimpin, membuat perubahan di Dun Sungai Aceh. Kerana kita mempunyai dua orang penceramah tokoh yang kita undang. Oleh demikian saya kita nak dengar segala maklumat, perkembangan dan perkara yang baru berlaku dalam sikit hari ini. Jadi saya ucap ribuan terima kasih kepada semua yang hadir malam ni, dan kita minta ke depan yang ada di belakang sana. Dan saya di sini saya nak umumkan, iaitu pada 23 hari bulan PAS Limau Tebal akan mengadakan himpunan hijau bermula dari pukul 4 petang di tapak ini, yang akan dihadiri oleh Timbalan Presiden PAS Tuan Haji Mat Sabu dan Ahli Parlimen Pak Buntang Dr. Mujahid. Dan pada 24 hari bulan pukul 4 petang juga, peringkat Negeri Pulau Pinang akan mengadakan himpunan hijau di Padang Bandaran Baterus, dan kita jemput semua ahli PAS, penyokong PAS dan orang yang setia kepada Pakatan Rakyat untuk bersama-sama berhimpun dengan memakai baju hijau. Sekali lagi itu, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Yang Bertuah PAS kawasan Limau Tebal. InsyaAllah PAS akan bertanding di Dun Sungai Aceh pada PRU yang ke-13 ini, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat sekalian, sebelum kita menjemput penceramah yang pertama, Saudara Angah Habib Kailani, insyaAllah di sini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, pada 23 bulan Jun, ceramah oleh Tuan Haji Muhammad Sabu, Timbalan Presiden PAS, Yang Berhormat Dr. Mujahid Yusof Rawa, Ahli Parlimen Parit Buntar, dan Puan Faridah Samad, Pengerusi Amirah Malaysia, 23 bulan Jun 2012, hari Sabtu, 9.30 malam di Markas MTD Kuala Kurau Batu 13, Kuala Kurau. Yang kedua, ceramah Bok Lokman pada 25 bulan 6 2012, jam 9.30 malam di Pekan Batu 5, Dataran Pekan Rabu. Kemudian insyaAllah kuliah maghrib oleh Saudara Bob Lokman juga pada 25 hari bulan 6 di Surau Al-Ikhwan, Bandar Tasik Mutiara, hari Isnin. Seterusnya, ceramah isu semasa, ceramah perdana oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Umum Pakatan PKR. Yang Berhormat Tuan Mansur Osman, Timbalan Ketua Menteri 1 Pulau Pinang. Yang Berhormat Lau Chi Kiang, Yang Berhormat Tan Beng Huat, Yang Berhormat Makhtar Syafi'i, dan Saudara Badrul Hisham Cik Gubat pada 24 hari bulan 6 hari Ahad, 8.30 malam di Padang Awam, Taman Bersatu Limau Tebal. Tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin hadirat sekalian, tanpa melengahkan masa, marilah kita sama-sama mendengar ceramah yang akan disampaikan oleh Angah Habib Kailani yang kita jemput khas daripada SIK Kedah. Beliau adalah pengerusi SEM Kedah, NGO yang diketuai oleh Cik Gubat. Dengan segala hormatnya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis. Yang saya hormati ayahanda yang dipertua PAS kawasan, yang dialu-alukan Yang Berhormat Mahfuz daripada Kedah juga, Jawatan Kuasa PAS kawasan, Jawatan Kuasa Parti Keadilan Rakyat cabang di Bong Tebal, pakcik-makcik, ibu ayah, adik abang, rakan-rakan, dan tak saya lupakan rakan-rakan di sebelah UMNO sana yang mungkin mendengar dari jauh, malu nak datang dekat. Salam reformasi, salam perjuangan, salam anak muda. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah malam ini saya dapat bersama, yang khususnya sebenarnya saya datang untuk bercerita tentang satu kisah yang akan kita ingat sampai bila-bila. Tapi sebelum itu tuan-tuan, saya nak ingatkan balik tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada tengok buletin utama pada 14 Mei 2012 yang lalu. Berita dalam buletin utama tuan-tuan 12 Mei tersebut, besoknya masuk dalam paper juga, ada dalam Metro, Berita Harian dan Utusan, berkaitan seorang pemuda daripada sebuah kampung di hujung sana di Sik Kedah tuan-tuan, yang dikatakan berniat dalam berceramah ingin membunuh semua anggota polis yang bertugas masa bersih 3.0 yang lalu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau tuan-tuan masih ingat berita yang ada dalam paper, dia cakap Ketua Pemuda PAS kawasan Sik. Ni nak habak mai semua kat orang kat sini. Saya adalah naib Ketua Angkatan Muda Negeri Kedah, merangkap Ketua Angkatan Muda Cabang Sik. Sebab tu yang saya nak gelak sangat, bila setiap kali saya ceramah saya dah bagi tahu saya naib Ketua Angkatan Muda Kedah. Bila masuk dalam paper, dah jadi Ketua Pemuda PAS kawasan Sik tuan-tuan. Macam mana pokok rambutan ni, kalau dah batang dia tu batang rambutan, kat atas jadi buah durian. Mengarut ni. Sebab tu kita cakap banyak kali, pemimpin-pemimpin pakatan dah ulang, jangan percaya media, jangan percaya media arus perdana. Media-media yang dikuasai UMNO Barisan Nasional tuan-tuan. Saya perlu perjelaskan tuan-tuan, kes tersebut berkaitan ceramah saya di Pulau Pinang. Ceramah saya pada 12 Mei di Galeri Pejuang Cerok Tok Kun, hadapan rumah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malam tu saya berceramah tuan-tuan. Besoknya sepasukan anggota polis berbelas-belas orang datang ke rumah saya nak tangkap saya, macam saya ni penjeraya. Salah ke berceramah tuan-tuan? Saya dipanggil untuk beri keterangan. Bila dia datang rumah, dia tengok saya tak ada kat rumah, dia dah kepung rumah, dia cari saya di kedai bapak saya. Saya tak ada juga. Maklumlah kita sibuk dengan program. Dia bagi pesanan pada ayah saya untuk saya datang ke Balai Polis Berang Perai Tengah untuk bantu siasatan. Saya dah mula confuse time tu, apa salah saya, apa kes yang dia nak buat. 14 hari bulan Mei, saya pergi Balai Polis, berjumpa dengan pegawai penyiasat. Masuk saja saya dalam bilik pegawai penyiasat tuan-tuan. Ayat pertama daripada pegawai penyiasat tersebut, dia tanya saya, kenapa panggil polis anjing? Yang tu yang dia marah tuan-tuan. Saya perjelaskan, saya tak gelar semua polis anjing.
saya berkawan dengan polis. Kedai makan bapak saya buka tu betul-betul depan balai polis. Takkanlah anjing pula yang jadi pelanggan saya, tuan-tuan. Yang saya maksudkan anjing ni, polis-polis yang bertindak tanpa fikir, tanpa guna otak, guna akal, bertindak tanpa peri kemanusiaan, bertindak pada peserta bersih 3.0 yang lalu. Itu saya tegaskan. Memang saya gelar mereka anjing, tuan-tuan. Itu satu kisah, tuan-tuan. Selepas saya balik pada siasatan, malam itu saya dah ceramah di Kulim Bandar Baru. Dalam perjalanan saya terima pula 8 SMS ugutan. Daripada 3 nombor, tuan-tuan, yang saya tak kenal. 8 SMS ugutan cakap nak bunuh saya, nak bunuh ayah saya, mak saya nak ganggu adik-beradik saya. Saya tak ambil peduli. Itu cerita budak-budak, tuan-tuan. Tapi satu yang buat saya geli hati, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar, memang tuan-tuan pun boleh gelak. Sebabnya, tuan-tuan, tuan-tuan kenal Datuk Seri Anwar Ibrahim. Datuk Seri Anwar Ibrahim umur 60 lebih. Saya anak muda 30 tahun, tuan-tuan. Umur saya 30 tahun. Dia hantar SMS dekat saya. Saudara ni kaki liwat. Kau ni keluarga kau keluarga liwat. Kerja kau kerja meliwat. Apa ni? Saya nak tanya Abang UMNO, pakcik-pakcik UMNO yang dengar. Tak ada modal lain ke? Buatlah cerita lain pula. Kalau dia tak liwat, dia cerita pasal seks. Sampai sekarang ni budak-budak pun tahu. Anak saya pun tahu liwat tu apa dia, tuan-tuan. Tengok TV, baca paper. Saya dulu umur macam tu tak tahu apa-apa. Tapi UMNO dah rosakkan pemikiran anak-anak kita, tuan-tuan. Satu hal dia hantar SMS. Punya bacolnya something UMNO ni, tuan-tuan. Dapat bayaran tu buat kerja. Mula dia hantar SMS. Jumaat selepas tu, dia bunuh seekor anjing. Letak depan kedai makan bapak saya. Letak tu letaklah. Kenapa mesti bunuh anjing tu? Mana pergi hati dan perasaan? Mana pergi peri kemanusiaan? Dah bodoh lah pula, itu saya cakap bodoh. Nak susahkan saya. Letak anjing dalam plastik. Saya nak ajar pemuda-pemuda UMNO, something UMNO. Nak letak anjing, keluarkan pada plastik. Saya perlu samak tempat tu. Pergi letak dengan plastik, saya angkat, saya buang. Cukup, tuan-tuan. Saya cerita setakat ini untuk kes ni. Tapi saya perlu perjelaskan. Kes ini sekarang dah diam sahaja daripada polis. Tapi saya dah arahkan pada pegawai saya untuk kita ambil tindakan undang-undang. Sebab apa yang dilaporkan dalam berita dan apa yang disebut oleh polis tentang saya adalah tidak benar. Kita akan buat saman fitnah pada polis, tuan-tuan. Okey, tuan-tuan. Selesai cerita pasal saman fitnah ni. Saya paling suka bercerita bila ceramah sekarang ni. Walaupun dah berlalu sebulan lebih. Walaupun benda ni kadang-kadang ada yang ingat-ingat lupa. Tapi orang UMNO lah yang ingat lupa benda ni. Cerita tentang bersih 3.0. Hari kemenangan rakyat, tuan-tuan. Kemenangan pertama kita. Kalau dalam cerita P.Ramlee disebut, kita beroleh kemenangan yang pertama. Itu kemenangan kita yang pertama, tuan-tuan. 28 April. Hari di mana rakyat, tak kira bangsa, tak kira agama, kita berhimpun secara aman. Datang kita bawa air mineral dengan garam. Ada tuan-tuan bawa senjata ke? Saya yakin tak ada yang bawa senjata. Tapi dalam dewan saya dengar ada pula yang cakap mineral dan garam boleh jadi senjata. Tak tahulah kot kan. Kita tak belajar kimia habis ni. Ayak mineral tu H2O campur garam. Dia boleh jadi apa-apa kot. Bahan kimia berbahaya ke apa? Boleh jadi bom ke? Logik lah. Okey, tuan-tuan. 10 pagi 28 hari bulan. Saya cerita rentetan peristiwa.
10 pagi, saya cerita saya mula daripada Jalan Tunku Abdul Rahman. Bergerak ke Jalan Sultan untuk berhimpun dengan kumpulan Solidariti Anak Muda Malaysia. Kita pimpin satu kumpulan besar dari sana. Tengok keadaan semua tenang, tuan-tuan. Tak ada kacau bilau. Rakyat ada yang duduk, ada yang sampai baring tepi jalan, tuan-tuan. Dari Jalan Sultan, pukul 11 pagi. Dari Jalan Sultan kita menghalau untuk ke Masjid Jamek. Melalui Central Market dan bergabung kumpulan Central Market. Kumpulan pasar seni itu. Kita gabung pula kumpulan dari dataran Maybank. Kumpulan kami yang dah cukup besar bertambah besar, tuan-tuan. Dan sampai di hadapan Masjid Jamek. Kebetulan waktu tu dah masuk Zuhur. Kumpulannya ramai ni, tuan-tuan. Boleh fahamlah kalau kita himpun ramai-ramai jadi macam mana. Suara hiruk pikuk, jerit, macam-macam. Nyanyian lagu bersih, nyanyian lagu negaraku. Tapi secara automatik, tuan-tuan, azan berkumandang. Tak kira Melayu, Cina, India, Melayu dah confirm lah kan. Yang Cina dengan India bukan Islam ni pun turut sama mendiamkan diri. Menghormati. Selesai azan, tuan-tuan. Yang perlu bersembahyang, yang Islam yang tak boleh jamak ni, masuk ke masjid. Sehingga keluar dari masjid, penuh. Bersembahyang. Yang Cina dan India ni pula, tuan-tuan, tak payah suruh. Tolong jaga tengok kok-kok polis nak main kacau. Hebatnya kita hari itu, tuan-tuan. Perhimpunan rakyat, tak payah kita laung satu Malaysia, kita laung apa-apa slogan. Tak perlu, tuan-tuan. Cuma kita satu target kita nak bersihkan pilihan raya. Okay, tuan-tuan, selepas sembahyang Datuk Seri Anwar Ibrahim sampai, berucap di atas highlight yang kami bawa. Dan kemudian kita ambil keputusan bergerak ke dataran Merdeka. Sampai betul-betul jalan masuk dataran yang ditutup polis. Kalau tuan-tuan tengok TV UMNO ni, kalau tuan-tuan tengok TV 3 suku ni, terang-terang dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Azmin Ali mengarahkan kumpulan untuk masuk ke dataran. Saya ada sebelah dengan Datuk Seri Anwar waktu tu. Arahan Datuk Seri Anwar Ibrahim selepas berbincang dengan Cikgu Bat, jelas kita minta peserta perhimpunan bergerak ke arah kanan, ke Jalan Tunku Abdul Rahman, untuk kurangkan tekanan yang dihadapi polis. Belum sempat kita bergerak, tuan-tuan, saya nampak pagar dah terbuka. Anak muda ni, tuan-tuan, kawan-kawan yang ramai kat depan ni, tak sempat kita halang. Bergerak masuk. Tapi, tuan-tuan, itu bukan masuk dataran Merdeka. Itu baru jalan nak masuk dataran Merdeka. Secara jelas arahan mahkamah. Walaupun arahan mahkamah tu kita boleh kata bercanggah dengan perlembagaan, menghalang hak berhimpun. Tapi mahkamah melarang berhimpun di dataran Merdeka. Dataran Merdeka kotak segi empat tepat tu saja, tuan-tuan. Yang ada rumput segi empat tu, yang budak-budak PTPTN tu, yang tak mau PTPTN dia berkemah tu, itu kawasan dataran. Peserta perhimpunan bersih baru bergerak masuk melangkaui halangan polis, belum sampai dataran Merdeka. Saya sahkan sebab saya tengok sendiri, tuan-tuan. Belum sempat kita buat apa-apa, FRU dah mula serang dengan air. Air kimia, tuan-tuan. Dah ditembak depan air kimia. Yang pacak-pacak ni pula ramai ni, pegang pistol tembak tu, tembak pula gas pembersih mata ke sebelah belakang. Mana rakyat-rakyat, tua muda, adik-adik kecil, nenek-nenek ni nak lari. Berimpit-rimpit dengan kita yang ramai ni, tuan-tuan. Lepas tu dia kata kita mula provokasi. Kita serang polis. Tuan-tuan, pakcik-pakcik UMNO yang duk dengar ni, tolong,
Saya nak habaq bagi, kalau polis tak mulakan serangan, kalau polis tak lakukan provokasi, kita takkan jadi huru-hara, tuan-tuan. Dan kita pun tak buat apa-apa, kita lari saja. Saya berani kata polis buat provokasi. Polis yang rakam ni tolong maklumkan. Solidariti anak muda Malaysia, seminggu selepas bersih, kita hantar satu memorandum ke Bukit Aman bersama 34 gambar polis yang memang kita sahkan berada dalam perhimpunan dan bertindak memukul rakyat. Pakai seragam polis lengkap, tuan-tuan, tapi tak ada nama dengan nombor anggota saja. Kita hantar memorandum ke Bukit Aman. Sampai hari ini tak berjawab. Sampai hari ini tak ada tindakan. Sebab tu bila saya tegaskan polis ni anjing, marah pula. Bila kita cakap anjing ni macam mana? Anjing ni dia cuma terima perintah daripada orang yang jaga dia, daripada orang yang bagi makan kat dia. Tapi polis dia nak terbalik. Dia terima arahan daripada penguasa sahaja. Sedangkan kalau ikut, yang bagi makan dia adalah rakyat. Duit gaji dia adalah duit cukai rakyat. So abang-abang polis, pakcik-pakcik polis, tolong ingat. Okey tuan-tuan, tu satu hal. Cerita pula Hishamuddin waktu dia buat statement untuk media. Ada satu soalan daripada media berkenaan 29 orang yang ditahan. Semua ada 140 lebih, tak salah saya. Ada seorang wartawan tanya dekat dia, Datuk Seri, takkan tak ada polis yang dikenakan tindakan? Sedangkan orang dah keluar macam-macam video, bukti-bukti ada polis buat kekacauan. Dia jawab apa, tuan-tuan? Daripada 29 orang yang ditangkap adalah terdiri daripada anggota polis. Yang 29 orang yang ditangkap tu, tuan-tuan, semua pakai baju bersih. Gambar yang dikeluarkan tu semua pakai baju bersih. So dia sahkan kat sini, dia sahkan yang anggota polis ada dalam himpunan memakai baju bersih dan melakukan provokasi. Kami minta Hishamuddin jawab pasal ni. Cikgu Bat Sri dah cakap, tak boleh jawab, letak jawatan. Sampai sekarang diam, tuan-tuan. Kalau Bat diam ni biasa dah pemimpin UMNO ni. Kita tanya dia diam, dia tanya dia suruh kita jawab. Macam ceritalah yang semalam kita tengok, soal jawab TV3. Kira ada seorang Mursyidul Am Tibai. Hebat, tuan-tuan. Dia tengok pas ada Mursyidul Am, dia pun ada Mursyidul Am. Siap ada ahli majlis syura. Orang kampung saya buat lawak macam mana, tuan-tuan? Dia bukan ahli majlis syura, ahli kacau bubuk syura. Dia karut, tuan-tuan. Dia boleh cerita semalam. Saya ingat ayat dia. Dia kata Datuk Seri Anwar Ibrahim ni tak berani. Dia tak berani nak jawab apa yang dikemukakan pasal Datuk Seri Anwar Ibrahim tentang kes liwat, tentang kes salah laku seks. Sedangkan Najib sendiri, dia cakap Najib ni dah jawab pasal Atan Tuya. Najib dah buat sumpah laknat. So sumpah laknat dah bersih nama Najib. Kalau macam tu saya nak tanya, tadi ada orang yang pergi mengendap, ada orang kat sini. Mai naik atas ni buat sumpah laknat, saya tak mengendap. Bebas. Selamat, lepas. Yang tadi pergi mencuri kat mana-mana, mai sini buat sumpah laknat. Kita tak payah bicara mahkamah, tuan-tuan. Senang sajalah ni. Undang-undang Malaysia yang terbaru, Mursyidul Am Tibai dah cakap semalam, buatlah jahat macam mana pun, pergi kat mana-mana, kat bus stop ke, kat balai raya ke, buat sumpah laknat, selesai. Tak susah lah ni. Maksudnya orang pergi bunuh orang, Ustaz. Walaupun ada orang tengok, pergi buat sumpah laknat cerita. Ada bukti siap lengkap, tak apa. Buat sumpah laknat, selesai. Macam tu kan undang-undang kita, tuan-tuan. Lah dia paksa pula Datuk Seri Anwar buat sumpah laknat. Kalau Datuk Seri Anwar buat, selesai ke benda ni, tuan-tuan? Dia buat pula cerita lain. Datuk Seri Anwar buat sumpah laknat sebab begini, begini dan begini. Sudah-sudahlah tu.
Itu yang nak bagi tahu orang UMNO dekat Sungai Aceh ni. Banyak pembohongan UMNO. Dia nak cerita satu benda semua tipu. Sampai umur UMNO pun tipu. Baru ni dia sambut berapa tahun? 66 tahun. 66 tahun sambutan ulang tahun UMNO. Buat himpunan raksasa. Berapa banyak raksasa lah. Dia buat himpunan 66 tahun. Anak saya boleh tanya kat saya. Sebab dia tengok saya tulis itu 2012 1988. UMNO baru ditubuhkan bulan Februari 1988. So Februari 1988 sampai 2012 umur dia baru 24 tahun. Tanya budak sekolah tadika ni 2012 tolak 1988, dia boleh jawab 24. Bila tanya orang UMNO, dia jawab 66. Punya beza tahap pemikiran tu. Level tu. Tu pandai lebih. Orang bagi kalkulator pun tak mau pakai. Tu tuan-tuan. Bila tang tu dia tipu, kita nak cakap macam mana kita nak harap UMNO ni nak bela rakyat. Bila umur sendiri dia boleh tipu. Fakta dia tuan-tuan, 4 hari bulan Februari 1988 UMNO telah diharamkan dan didaftarkan semula 13 Februari 88. Saya bagi contoh mudah untuk tuan-tuan fikir. Pakcik-pakcik UMNO tolong fikir ambil. Okey, kita ada anak 2 orang tuan-tuan. Seorang lahir awal tahun 90. Hidup 10 tahun sampai tahun 2000. Tahun 2000 anak tu meninggal. Lahir anak baru tahun 2000 sampai sekarang 2012. Kita kira umur anak tu berapa tuan-tuan? 12 tahun ke 22 tahun? Bila lahir yang baru? Yang barulah dia. Walaupun tuan-tuan letak nama anak yang pertama tu Ahmad bin Kasim, yang nombor 2 Ahmad bin Kasim juga, individu berbeza. Tak payah nak tipu-tipu. Jelas. Tengok tak bendera tu pun satu kerih jadi 2 kerih, satu kerih ni. Beza ke sama? Tu dia UMNO tuan-tuan. Saya bila cakap pasal UMNO saya seronok. Saya ingat ada seorang yang pernah petikai dengan saya, cerita dengan saya. Salah seorang pimpinan UMNO, pimpinan muda UMNO. Saya tanya apa tujuan dia berjuang untuk UMNO. Dia cakap, saya berjuang untuk bangsa, agama dan negara. Bohong. Saya cakap kat dia terang-terang, ni dah kawan baik ni, pungkok hang. Bangsa dulu kan yang wajib kita perjuangkan. Tak apa, saya terima dia kata dia perjuangkan bangsa, agama, negara. Tapi kenapa tidak agama, bangsa dan negara tuan-tuan? Sebab tu saya tegaskan pada dia, perjuangan dia bukan untuk agama dan negara. Yang dia cerita perjuangan bangsa. Saya ingat lagi Asy-Syahid Ustaz Ibrahim Libya 1985 dalam satu ucapan dia tuan-tuan. Dia cakap yang wajib kita perjuangkan ialah Islam, bukan bangsa. Perjuangan bangsa ialah perjuangan tauhid yang Nabi tak mengaku umat. Apalagi pemimpin yang tidak mengguna hukum Allah, mengguna undang-undang otak manusia. Kalau mati dalam perjuangan bangsa, Nabi tak mengaku umat tuan-tuan. So pakcik-pakcik UMNO tolong dengar. Kalau dah kata mati sebagai pejuang bangsa, nak cakap umat mana? Umat siapa? Kalau Nabi tak mengaku umat, umat Rasul Melayu pula ke? Dah kita cerita asyik-asyik cakap bangsa, bangsa, bangsa. Saya petik satu kata-kata daripada ahli parlimen Pakatan Rakyat dulunya, Zulkifli Nordin. Ahli parlimen Katak Bandar Baru, bukan Kulim Bandar Baru. Dia pernah cakap, saya tengok video ucapan dia. Kalau tuan-tuan nak tengok masih ada dalam YouTube. Dia pertikaikan PAS. Dia cakap PAS ni adalah satu parti yang daripada dulu sampai sekarang
memecah belahkan umat Melayu. Lagi satu hal, umat Melayu mana mai? Ada ke umat Melayu tuan-tuan? Yang saya dengar daripada saya kecil dulu, sampailah umat Islam bukan umat Melayu, bangsa Melayu. Ini yang karut je ni. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak kali saya berceramah. Bila saya berceramah, saya cerita, saya cabar pemuda UMNO. Saya cabar secara terus. Kalau rasa apa yang saya cakap ni tak betul, apa yang saya cakap ni salah, tuan-tuan pimpinan pemuda UMNO bebas tuan-tuan. Bebas pilih tarikh, pilih masa, tempat. Dan tuan-tuan boleh pilih tajuk. Undang saya, kita berdiskusi. Kalau tak mau dengan Angkatan Muda, saya cabar sebagai naib ketua Angkatan Muda Kedah. Tak mau. Saya daripada SMM, Solidariti Anak Muda Malaysia. Kalau tak mau saya, tak ada masalah. Pimpinan PAS kawasan juga. Bila-bila masa. Tapi adakah mereka ni berani tuan-tuan? Bila sebut tak berani ni, cerita pasal debat. Bila saya cakap diskusi, saya nak cerita debat tuan-tuan. Debat PTPTN yang dah berlalu baru ni. Yang terbaru baru ni debat antara Saifuddin Abdullah dengan Salihuddin. YB dua-dua. Kita ambil debat PTPTN dulu tuan-tuan. Ada 3 perkara menarik. Yang pertama, saya nak sentuh sikit benda ni. Sebab YB KJ selepas debat sampai sekarang tidak menjawab persoalan itu. Walaupun dia dah tweet saya, duduk dalam Twitter dia dah tweet saya ni. Saya akan jawab dalam blog. Saya akan jawab dalam blog. Sampailah blog tu duduk kosong sebab tu. Cerita tu tak keluar langsung. Saya nak tanya soalan Rafizi kepada YBKJ. Kemana perginya 237 bilion? Banyak sampai tersasul lah cakap ni. Bukan 237 ringgit. 237 bilion wang Petronas yang telah diambil oleh bapa mertua dia pada zaman pemerintahan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi. Diambil dari Petronas. Dan apa dia guna duit tu? Dalam tu dia tak jawab. Mungkin masa pendek kita faham. Jawab sekarang. Sampai sekarang ni tak jawab. Ada pula budak-budak UMNO tolong jawab. Nanti YBKJ jawab. Ni jadi macam Najib Saya yakin tengok pada himpunan malam ni, besok juga saya akan pergi menghadap tak jawab untuk bubar parlimen. Menghadap besok ni, besok sampai law dah besok. Macam tu lah KJ tu. Besok sampai law saya tunggu. Tadi saya buka Twitter. Tak jawab juga tuan-tuan. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan. Isu Rafizi bawa. Bila Rafizi cakap kolej komuniti di rumah-rumah kedai. Sebab apa kita bangkitkan hal itu tuan-tuan? Kalau kita buat kolej komuniti di rumah kedai, kos pengajian dia lebih rendah. Itu tak ada masalah sangat. Ini kolej komuniti rumah kedai, pinjaman PTPTN sama juga 20,000. Bila kolej-kolej lain yang cukup fasiliti dengan selesanya, besarnya, kos dia sama juga dengan rumah kedai ni. Itu yang kita pertikaikan. Kalau nak kekalkan kolej komuniti ni tak payah susah tuan-tuan. Naikkan taraf dia. Jadikan sama, baru layak nak buat yuran macam tu. Kalau rumah kedai ni dekat Sik tuan-tuan, dia buat pusat tuition Hasani je. Dia ada pusat tuition Hasani, pusat tuition Syadani. RM30 sebulan. Bukan 20,000. Itu yang kedua. Yang ketiga yang paling menarik tuan-tuan, adalah cabaran debat yang Dr. Mazli utarakan di akhir. Dia cakap kita akan tengok satu debat di antara Datuk Seri Najib Tun Razak dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Bila masa dia tuan-tuan? Saya tak dengar sampai lah lagi ni.
Yang saya dengar bila saya pergi kedai roti canai, orang kampung buat lawak ni tuan-tuan. Lah ni mereka tak makan roti canai. Mereka makan roti Najib. Bila orang yang kedai tu tanya roti Najib tu roti apa? Senang bang, roti kosong tak ada telur. Roti Najib lah tu. Dah payah sangat. Kita minta nak cerita, nak debat ni pun tak mau. Tu orang panggil roti kosong tak ada telur je. Itulah juga adik-adik saya kat kampung boleh cerita. Bila saya cakap ni Rosmah ni bini Najib membazir. Dia cakap bukan. Najib yang bini Rosmah. Rosmah tu membazir sebab Najib tak jadi bini dia takut. Itu tuan-tuan. Tapi bila kita cakap Najib takut berdebat. Najib tak berani. Ada pula pakar-pakar tolong jawab. Ni pakar kata seorang lagi Izzah Makno. Dulu saya cukup berkenan dengan dia. Dia boleh tolong jawab. Tak sesuai. Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak layak untuk berdebat dengan Najib Tun Razak. Datuk Seri Anwar Ibrahim ada macam-macam skandal. Datuk Seri Anwar Ibrahim liwat. Skandal seks. Curi duit rakyat dan macam-macam lagi. Habis tu tak mau ke jawab. Ni Datuk Seri Najib ni dipanggil untuk pergi Mahkamah Perancis. Ada kes juga. Tetap Datuk Seri Najib ada kes. Jadi sekarang yang kita minta debat ni bukan sebab seorang ni ada kes atau seorang ni tak ada kes. Kita minta debat atas kapasiti. Datuk Seri Najib, Perdana Menteri Malaysia, Ketua Kerajaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim, Ketua Pembangkang. So sama level lah. Takkan pula kita nak suruh Datuk Seri Anwar Ibrahim debat pula dengan Rosmah Mansur. Itu yang payahnya tuan-tuan. Lah ni, dah ada 2 debat kita tengok UMNO dengan Perangkatan. Takkan nak tunggu 10 debat baru Najib nak berdebat. Ni pakcik-pakcik JKK PPPP ni. Tolong abang bagi. Kot pakcik-pakcik nak debat sekali boleh juga kita buat pula. Okey tuan-tuan. Satu lagi pasal UMNO tuan-tuan. Syok ni bila cakap UMNO ni banyak benda. Bila UMNO cakap sebelum ni. Ni semua yang UMNO cakap pasal Walid ni. Dia cakap kat PAS. Parti Islam Malaysia perlu buang perkataan Islam. PAS dah tak Islam. Mana hang tahu PAS tak Islam? Hak duduk dalam PAS tu semua Islam. Hak tambah tu Dewan Himpunan Penyokong ni pun. Lah ni saya nak cabar pula UMNO. Malam ni saya nak minta UMNO. Tolong buang perkataan Melayu. Pasal apa tuan-tuan kena buang perkataan Melayu ni? Kita cakap UMNO ni tuan-tuan. Parti Melayu. Melayu ni tinggi budi bahasa. Paling jelas sekali bila Datuk Seri Najib Tun Razak dah keluar perkataan haram jadah. Tinggi betul budi pekerti. Tinggi betul budi bahasa. Kalau dah pimpinan utama UMNO sendiri pun dah tak boleh buat yang itu. Jati diri Melayu tu pun dah tak ada. Buang saja perkataan Melayu. United Myanmar Nepal Organization. Sebab apa jadi macam tu? Sebab tu yang bersih tadi. Balik-balik cerita bersih tu. Saya ni dulu kerja bank tuan-tuan. Saya baru 3 bulan berhenti. Berhenti sebab saya nak penuhkan masa saya untuk perjuangan rakyat. Untuk anak-anak saya nanti. Waktu saya kerja bank ni, saya berurusan dengan Indon, Bangla, Myanmar, Nepal. Dia pemain bank ni satu je urusan dia. Hantar duit balik negara dia. Dia guna Western Union. Ini bila buat, selalu sembang dengan saya, seorang Indon ni. Mai jumpa, selalu dah sembang, dah jadi kawan. Bila jadi kawan ni, saya tanyalah kat dia. Lah ni ada isi ke? Dia pun baik mulut cerita pula. Ada bang nak tengok kan? Hai nak tengok bukan nak tengok nak guna ke dah. Saya minta saya foto state. Bila saya foto state dah dia balik tuan-tuan. Saya semak dalam SPR punya laman web. Boleh mengundi. Hebat tu. Yang saya tahu dia mai tak sampai setahun. Ni pakcik-pakcik UMNO ni nak biar ke? Masa depan Malaysia, masa depan anak-anak kita ditentukan oleh Indon, Myanmar dan Nepal.
Indon mai. Saya mau sign borang anak masuk sekolah. Dia jawab tak boleh. Dulu sebelum undi kata boleh, kata bisa. Dah janji sebelum undi. Tu satu. Kalau tuan-tuan fikir pilihan raya umum 13 tuan-tuan dah mengundi, pilih UMNO, okey, UMNO katakan menang. Pilihan raya umum ke-14 dia naik pentas macam saya. Bapak-bapak, nama saya Soekarno Paiman. Saya calon wakil rakyat kalian. Boleh jadi calon UMNO tuan-tuan. Ni pakcik-pakcik UMNO nak tengok saja. Pakcik-pakcik fikir sampai satu masa nanti kita ni akan bersara daripada kerja, duduk rumah. Ni anak-anak nanti dah besar. Anak-anak dah keluar belajar dah semua ni. Keluar daripada U. Ada hutang PTPTN cari kerja. Tak dapat kerja sangat dah. Dulu kita senang nak cari kerja. Hilang, tak payah resume. Tanya hari ni, besok masuk kerja. Tapi lah kena resume. Sampai satu masa nanti minta pajak kilang pun tak dapat, bangla berderet. Satu hal, anak tuan-tuan pergilah kedai kat depan ni kalau ada kedai runcit ni. Pergi kedai runcit, tanya kerja kosong. Tanya bos. Bosnya datang, Indon. Anak tuan-tuan kerja angkat kotak dekat kedai Indon. Itu ketuanan Melayu tuan-tuan. Nak bertahan sangat. Itu dah satu hal. Sebab tu saya hari ni saya bangkit tuan-tuan. Sebelum ni saya kerja bank, saya selesa bekerja. Tapi saya letak jawatan. Sebab saya dikongkong untuk berjuang bersama rakyat. Saya letak jawatan sebab saya tak mau satu hari nanti tuan-tuan. Ada saya bawa anak saya 4 orang. Anak saya 4 orang tuan-tuan. Saya tak nak bila anak saya keluar belajar nanti, bila dah habis belajar ada hutang PTPTN. Waktu itu kalau lah ni 50 lebih UMNO perintah. Kalau kita tak berjuang lawan UMNO sekarang, waktu nanti dah 70 tahun lebih. Anak saya akan tanya, Papa, kenapa dulu Papa tak lawan UMNO? Saya keluar belajar, saya nak cari kerja susah. Saya terhimpit dengan hutang PTPTN. Sebab tu saya minta bangkit. Pakcik-pakcik UMNO ni tolong sedar. Tak perlu tuan-tuan tunjukkan tuan-tuan pakai baju PAS, pakai baju keadilan. Pakai terus baju UMNO, kita faham. Dengan baju ada duit. Tak apa, teruskan. Pakai baju UMNO, buatlah kerja tuan-tuan. Tapi pastikan undi tuan-tuan pada Pakatan Rakyat. Kita minta undi saja tuan, biar hati saja bersama Pakatan. Jasad tu nak ikut UMNO tak apalah ikut. Tak tuan-tuan tak ikut, nanti tak ada pula orang yang ikut. Dah ramai sangat semua PR, nanti tak ada orang dengan UMNO. Tak apa tuan-tuan ikut. Okay, tuan-tuan dan puan-puan. Ni bila cerita tadi kita cerita Indon boleh mengundi, Myanmar boleh mengundi. Pakcik-pakcik UMNO masih tengok saja. Saya sedih. Saya umur 30 tahun. Hidup, saya cakap betul lah ni kalau cerita pasal hidup. Anak muda, kalau kata ada pelajaran sekalipun, kerja tak tentu tuan-tuan. Tak payah nak ceritalah. Tu macam saya cakap tadi, pergi kilang sekarang. Perkara pertama dia minta resume. Ni baru nak minta operator, minta resume. Minta resume satu hal. Dia suruh balik dulu, nanti kami call balik. 6 bulan tunggu tak dapat tuan-tuan. Ni gaji Bangla RM30. Nak bagi kat kita RM50. Dia tak maulah sebab dia masih ada. Dia boleh pilih Bangla, Indon, Myanmar. Saya pernah buat kantin kilang. Saya ni bisnes macam-macam. Kerja bank saya bisnes juga. Nak tampung hidup sekarang ni. Saya buat kantin kilang. Majoriti pekerja kilang tu adalah bangsa asing. Bangsa asing tuan-tuan. Yang kerja yang Melayu ni, kerja HR, kerja pejabat. Lah peluang kita dah tak ada, dah banyak ditarik. Dah dapat pada Bangla, dapat pada Indon. Ni orang UMNO tak sedap juga. Sebab apa duduk kat kampung selesa? Pi motong, pi buat bendang.
Selesa tanpa fikir dunia luar. Ini cerita terbaru tuan-tuan. Info paling menarik saya dapat. Saifuddin Abdullah pun baru ni waktu debat dia dah sebut sikit. Dana untuk beliau. Tuan-tuan nak tahu, UMNO sekarang dah cuba fikir untuk bagi dana untuk beliau. Macam BR1M yang dibagi 500 tu. Dia dengar BR1M nak bagi lagi. Alhamdulillah ambil. Ni dia nak bagi dana beliau. Dana untuk beliau tuan-tuan 14 hingga 30 tahun. Umur saya 30. Ni kalau dia bagi pada umur 14 tak banyak saya dapat tuan-tuan. Dah umur 30 baru nak bagi tahun depan tak dapat dah. 50 tahun memerintah. Nak bagi dana sekarang tak apa. Okey, kita faham dia nak raya undi. Anak-anak muda yang ada kat sini, adik-adik. Ni adik-adik depan ni. Yang umur 14 ni. 14 sampai 30. Apa sahaja yang UMNO bagi. Apa sahaja yang UMNO cuba suap atau rasuah kita tuan-tuan. Ambil, terima. Itu duit kita, itu duit rakyat. Tapi tuan-tuan, adik-adik, saya ingatkan. Jangan gadaikan masa depan negara. Jangan gadaikan masa depan kita. Jangan gadaikan masa depan anak-anak, cucu-cucu kita nanti. Sekarang mungkin fikir muda lagi, tak ada apa. Ni macam saya dah fikir anak-anak. Yang adik-adik mungkin tak ada anak. Tapi fikir adik-adik yang lain pula. Hak kecil-kecil ni. Kalau kita masih biarkan UMNO terus rakus merompak rakyat. Ni duk cakap keturunan Melayu yang rompak orang Melayu bukan MCA, MIC tuan-tuan. Yang rompak ni UMNO. Sebab tu tak payah kita cakap undi UMNO ni kita akan pertahankan keturunan Melayu. Orang Melayu akan hidup bebas, akan berdaulat. Cerita semua tu. Adik-adik saya ingatkan, yang tak boleh mengundi, tolong bagi tahu kat kawan-kawan yang boleh mengundi. Bagi tahu pada mak ayah, pesan pada keluarga. Duit yang sedikit yang UMNO bagi tak boleh menjamin masa depan kita selamanya tuan-tuan. Tapi kita nak satu kerajaan yang lebih baik. Saya bagi contoh Selangor tuan-tuan. Satu cerita paling best Selangor. Selepas pilihan raya umum yang ke-12 Mac 2008, ditakdirkan Pakatan Rakyat menang. Kita lantik Tan Sri Khalid Ibrahim sebagai Menteri Besar. Masuk saja hari Senin tu, masuklah ke pejabat SUK ni. Masuk pejabat, buat semakan apa bala semua. Cek punya cek. Kantung kerajaan negeri kosong tuan-tuan. Mereka dah tahu mereka nak kalah. Mereka habis siap semua bajet tu. Duit untuk tahun kita menang 2008 tu dah tak ada dah. Sebab tu dia berani cakap. Dekat Selangor dia cakap, Selangor Pakatan Rakyat takkan memerintah lama. 3-4 hari dia give up. Betul lah, memanglah dia kata give up. Dia cakap kita give up sebab dia dah habis duit. Tapi tuan-tuan, alhamdulillah, kita dapat Menteri Besar yang bijak. Tan Sri Khalid Ibrahim di Selangor. Perkara pertama dia buat tuan-tuan, dia minta setiausaha dia, staf-staf dia kumpulkan semua akaun. Data-data. Dia buat semakan sendiri. Dia semak satu persatu. Dan dia jumpa dalam tu tak balance duit tuan-tuan. 392 juta. Hampir 400 juta duit kerajaan negeri yang sepatutnya ada. Tak ada dalam akaun. Dah short hampir 400 juta. Itu yang kata alhamdulillah sekali lagi. Dia semak. Dia jumpa kat mana duit tu tuan-tuan. Duit 392 juta ini adalah hutang seorang tokeh Cina kepada kerajaan negeri. Tak bayar dah lama. Dia panggil tokeh Cina tu menghadap. Tokeh, saya nak tanya, tokeh betul ada hutang dengan kerajaan negeri? Tokeh tu cakap, ya. Dia tanya kenapa tak bayar? Jawapan tokeh Cina tu memang menarik tuan-tuan. Dah kerajaan negeri tak minta, saya tak bayar. Betul lah. Yang orang ni biasanya kalau kita minta hutang nak pinjam baru kita kalut kan. Bila nak bayar, bayar.
Saya habiskan cerita ni tuan-tuan. Bila dah jadi macam tu, Khalid Ibrahim ni cakap, okey sekarang saya menteri besar, saya minta bayar. Macam mana saya mau bayar? Saya sudah bagi ini sikit, ini sikit, ini sikit. Okey. Menteri besar minta senaraikan siapa yang dia bagi.